Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan saya Cikgu Ahmad Ridwan. Okey, Cikgu Ridwan. Okey, apa khabar semua? Sudah sarapan pagi ke semua? Sudah, alhamdulillah. Okey. Hari ini cikgu nak teruskan lagi dengan sesi pembelajaran di rumah secara online. Okey, untuk tajuk yang kedua lah. Kalau sebelum ni kita dah belajar tajuk 1.1 iaitu pengertian sejarah. Masih ingat lagi ke pengertian sejarah? Masih ingat. Okey, macam mana Azmir? Dah ingat? Macam mana dengan Alif? Irfan? Okey, semua dah jelas. Ada 3 aspek bahasa yang boleh kita jelaskan pengertian sejarah, iaitu dalam bahasa Melayu, mengikut Kamus Dewan dan juga dalam bahasa Inggeris. Untuk hari ini kita akan lihat topik 1.2 iaitu pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Masih lagi kita nak kupas pengertian sejarah itu, tetapi kali ini kita nak lihatlah pandangan sejarawan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 5. Lihat buku teks digital masing-masing seperti yang telah kamu muat turun sebelum ni. Dalam grup WhatsApp kita pun cikgu dah masukkan buku teks digital sejarah, boleh lihat di situ kalau tak jumpa. Jadi apa yang kita nak belajar ini, kita nak objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita nak mengenal pasti pengertian sejarah menurut pandangan sejarawan. Kalau sebelum ni kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah secara 3 aspek bahasa. Hari ini kita nak lihat pandangan sejarawan. Kriteria kejayaan. Maksudnya apa yang kamu nak capai ni, apa yang kamu nak dapatkan hari ini ialah kamu ataupun bagi setiap individu pelajar tu mestilah saya dapat menyatakan 5 kata kunci pengertian sejarah menurut sejarawan. Kita nak dapatkan 5 kata kunci supaya senang ingatlah, tak tertukar. Boleh? Kita dah tahu objektif, kita dah tahu kriteria kejayaan. Sekarang kita pergi kepada pengertian sejarah menurut sejarawan. Yang pertama kita ada tokoh siapa? Ya, Herodotus. Tu gambar dia. Kamu boleh lihat gambar Herodotus tu, gambar lakaran. Ini suatu masa yang agak lama lah tokoh Herodotus ni. Apa yang Herodotus nyatakan? Dia kata pengertian tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Itu dia punya pandangan dia lah mengenai pengertian sejarah. Kalau kita nak mudah faham, mudah ingat, kita ambil lah nama Herodotus tu sebagai hero. Hero. Seperti yang kamu tahu kan, hero ni, apa yang kita tahu mengenai hero? Hero ni biasanya tugas dia ialah menyelamatkan dunia, adiwira. Maksudnya dia mempunyai tindakan yang hebat lah. Jadi betul lah dengan pengertian yang dibawa oleh Herodotus ni, dia nak menjelaskan sejarah tu ialah tentang tindakan manusia yang penting. Jadi macam hero lah. Hero pun kena buat sesuatu tindakan yang besar, yang penting, yang mulia kan, nak selamatkan orang. Jadi jelas Herodotus, hero tentang tindakan manusia. Tokoh yang kedua kita pergi kepada Iheshkar. Menurut Iheshkar, tu gambar dia. Suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dan masa lampau. Itu menurut Iheshkar. Macam mana kita nak kaitkan supaya tak tertukar lah. Kita lihat kat sini nama dia Iheshkar. Kar apa? Kar kereta. Jadi kereta ni seakan-akan
sama dengan interaksi kan. Sebab apa? Bila ada kereta, dia boleh menghubungkan antara satu sama lain. Jadi sama juga interaksi tu maksudnya nak menghubungkan antara satu sama lain. Jadi kita boleh ingat car interaksi. Sebab fungsi car kat situ macam fungsi kereta lah, nak menghubungkan, nak membolehkan kita berhubung, berinteraksi. Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada tokoh yang ketiga. Okey, kita ada tokoh yang ketiga. Tokoh yang agak sinonim dengan kita kerana ini adalah tokoh daripada tamadun Islam, iaitu Ibnu Khaldun. Okey, Ibnu Khaldun ni, apa kata Ibnu Khaldun mengenai sejarah? Katanya sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Itu kata Ibnu Khaldun. Dia kata tentang masyarakat, tentang peradaban. Okey, yang ni kita nak ingat macam mana? Kita ingat Ibnu Khaldun, tokoh sejarawan ni, dia hampir dengan masyarakat manusia lah, iaitu mengenai peradaban. Okey. Kita pergi kepada tokoh yang keempat. Okey, tokoh yang keempat kita Hu Ke Kim. Okey, Hu Ke Kim. Okey, menurut Hu Ke Kim, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Itu cikgu dah ringkaskan lah. Menurut Hu Ke Kim juga, katanya sejarah ni macam ibu kepada semua bidang. Sejarah itu merupakan iktibar kepada manusia. Kenapa sejarah merupakan ibu kepada semua bidang? Mungkin bila kita belajar sejarah, dia boleh mengajar kita untuk memperbaiki, menambah baik apa-apa kesilapan. Itu maksud dia lah, ibu kepada semua bidang. Okey, jadi untuk kita mudah ingat, kata kunci dia kat sini ialah apa ni? Kalau Hu Ke Kim ni, kata kunci dia ialah berlaku. Okay? Berlaku, sejarah mestilah yang sudah berlaku, tidak boleh yang belum berlaku lagi, yang diramal, yang direka-reka, yang ditokok tambah, tak boleh lah. Dan yang kelima, kita ada tokoh daripada Muhammad Yusuf Ibrahim. Okay. Menurut Yusuf Ibrahim, sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada suatu masa yang lalu. Okey. Yusuf Ibrahim, senang saja, dia punya kata kunci dia ialah catatan, ataupun kita nak ambil rekod pun boleh. Catatan atau rekod sama kan. Okey. Boleh ingat tak agak-agak setakat ni? 5 tokoh sejarawan yang telah memberi pandangan yang nampak macam sama, tapi ada juga penegasan, perbezaan setiap pandangan tokoh, pandangan sejarawan. Okey, kita ringkaskan kata kunci kat sini. Herodotus, tindakan, macam cikgu cakap sebelum ni. Hero, tindakan. Tindakan yang hebat. Iheshkar, interaksi. Ibnu Khaldun, masyarakat. Hu Ke Kim, berlaku. Muhammad Yusuf Ibrahim, catatan. Okey, jelas? Boleh ya? Adam, boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Okey, kamu boleh baca buku teks dan lihat video ni kembali kalau kurang faham. Okey, apa-apa masalah boleh tanya dalam grup WhatsApp. Okey, jangan lupa jawab soalan kuis yang cikgu hantar nanti. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.